Di dalam video yang lepas, cikgu telah berkongsi dengan kamu berkenaan dengan detik perubahan antara pemerintahan daripada orang putih iaitu British kepada pemerintahan Jepun. Pendudukan Jepun di tanah Melayu telah membangkitkan semangat nasionalisme dan menawarkan pengampunan dan meminta ahli PKM untuk menyerah diri. Namun rundingan tersebut menemukan jalan buntu. Kita beralih kepada rentetan peristiwa selalunya akur telah bangun bersama-sama untuk membantah cadangan mewujudkan gagasan tersebut. Orang-orang Melayu telah bangun bersama-sama untuk menentang cadangan pihak British. London pada 1 Januari 1956 menaiki kapal laut MV Asia dari Singapura ke Karachi, Pakistan. Kemudian dari Karachi, mereka meneruskan penerbangan ke Canberra British. Dalam perjanjian London, tarikh kemerdekaan telah ditetapkan iaitu pada 31 Ogos 1957. Setelah berjaya dalam perundingan tersebut, rombongan rakyat Persekutuan Tanah Melayu dan raja-rajanya serta perwakilan dari 30 negara-negara Commonwealth dan negara-negara asing lainnya. Bendera Persekutuan Tanah Melayu telah dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid cikgu di luar sana. Cikgu berharap agar kamu semua sentiasa dalam keadaan sihat dan gembira di samping keluarga yang tersayang. Dan cikgu juga berharap agar kamu telah bersedia untuk meneruskan sesi PDPR kita pada hari ini. Jadi untuk perkongsian cikgu bagi subjek sejarah tahun 5 hari ini, kita akan meneruskan lagi dari tema kedaulatan negara, tajuk 8 yang di-Pertuan Agong, unit 7 yang di-Pertuan Agong Trust Kedaulatan Negara. Topik kita hari ini ialah Ketua Utama Negara dan Majlis Raja-Raja. Seterusnya, standard kandungan kita ialah 8.1 institusi yang di-Pertuan Agong. Standard pembelajaran kita ialah 8.1.1 menyatakan kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara, dan 8.1.2 menyatakan peranan Majlis Raja-Raja dalam pemilihan yang di-Pertuan Agong. Objektif pembelajaran kita hari ini ialah murid akan dapat menyatakan kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara. Yang kedua, menyatakan peranan Majlis Raja-Raja dalam pemilihan yang di-Pertuan Agong. Dan yang ketiga, menyatakan kepentingan menghargai yang di-Pertuan Agong sebagai tonggak perpaduan. Dan kriteria kejayaan kita pada hari ini ialah menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kepentingan menghargai yang di-Pertuan Agong sebagai tonggak perpaduan secara lisan dan bertulis. Baiklah, seterusnya, Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Dan salah satu kriteria demokrasi berperlembagaan yang ditetapkan di bawah Perlembagaan Persekutuan ialah pembahagian kuasa kepada 3 bahagian di dalam pemerintahan, iaitu dalam bidang perundangan, kehakiman dan juga eksekutif atau pentadbiran. Dan sebagai tambahan, menurut konsep Raja Berperlembagaan, yang di-Pertuan Agong mentadbir negara dengan menerima nasihat daripada menteri dan bertindak menurut nasihat itu. Sebagai contoh, pada peringkat persekutuan yang di-Pertuan Agong dalam menjalankan tugas baginda hendaklah bertindak menurut nasihat daripada kabinet ataupun menteri-menteri.
Baiklah, seterusnya cikgu ingin berkongsi dengan kamu sedikit maklumat berkenaan dengan institusi beraja di Malaysia ya. Institusi Raja-Raja Melayu telah wujud sejak lama dahulu di negeri-negeri Melayu. Dan menerusi sistem beraja pada waktu itu, Raja mempunyai kuasa mutlak dalam setiap pemerintahan dan pentadbiran negeri dengan dibantu oleh pembesar yang dilantik, khususnya sebelum penjajahan Inggeris, iaitu sebelum Inggeris datang menjajah negara kita. Baik, apabila Persekutuan Tanah Melayu merdeka, institusi pemerintahan beraja diteruskan dengan beberapa pindaan dan disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Dan menerusi sistem raja berperlembagaan ini, seorang sultan yang dipilih daripada kalangan 9 raja-raja negeri Melayu sebagai Yang di-Pertuan Agong akan menerima nasihat daripada menteri dan bertindak menurut nasihat-nasihat daripada kabinet tersebut. Baik, selain daripada itu ya, untuk maklumat tambahan kepada kamu, jawatan Yang di-Pertuan Agong ini sebenarnya diwujudkan hasil daripada perakuan Suruhanjaya Reid yang merangka perlembagaan persekutuan, dan cadangan jawatan Yang di-Pertuan Agong ini timbul berikutan tentangan terhadap penubuhan Malayan Union yang dilihat cuba menghapuskan institusi Raja-Raja Melayu ya. Baiklah, seterusnya Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua utama dalam kerajaan Malaysia ya, dan di dalam rangka perlembagaan persekutuan, Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab memayungi 3 badan kerajaan yang seperti mana yang cikgu nyatakan tadi, dan badan-badan tersebut ialah Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Dan untuk lebih jelas lagi ya, cuba kamu tengok kedudukan Yang di-Pertuan Agong di dalam sistem pemerintahan kerajaan Malaysia. Baik, yang paling atas sekali ialah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kemudian di bawahnya diikuti Majlis Raja-Raja dan diikuti oleh 3 badan yang cikgu nyatakan tadi, iaitu Badan Perundangan. Badan Perundangan ini dia berperanan dalam menggubal undang-undang negara ya. Dan seterusnya Badan Eksekutif. Badan Eksekutif ini pula berperanan dalam melaksanakan dasar-dasar yang diluluskan di Parlimen. Dan yang ketiga ialah Badan Kehakiman, iaitu yang bertanggungjawab mentafsir dan melaksanakan undang-undang yang dilaksanakan dalam negara kita ya. Baik, seterusnya mari kita lihat pula berkenaan dengan tata cara pemilihan Yang di-Pertuan Agong. Baik, ada 5 langkah pemilihan. Yang pertama ialah melalui undian sulit. Pada peringkat ini, 9 orang Raja-Raja Melayu akan membuat undian sulit dalam Majlis Raja-Raja. Seterusnya, yang kedua ialah setelah mendapat keputusan siapakah yang akan dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja mengisytiharkan calon yang terpilih ya. Yang ketiga, setelah mengisytiharkan calon yang terpilih, surat pengesahan dihantar pula ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Seterusnya, setelah Dewan Rakyat dan Dewan Negara menerima nama calon yang telah dilantik, Perdana Menteri akan mengeluarkan kenyataan akhbar bagi mengumumkan kepada rakyat jelata berkenaan dengan pelantikan Yang di-Pertuan Agong. Dan yang terakhir ialah lafaz sumpah ya. Yang di-Pertuan Agong akan melafazkan sumpah dan ikrar serta menandatangani surat sumpah di dalam Majlis Permasyuran Yang di-Pertuan Agong. Baik, seterusnya mari kita lihat pula berkenaan dengan Majlis Raja-Raja ya. Majlis Raja-Raja ditubuhkan secara formalnya dalam tahun 1948 ya, apabila Persekutuan Tanah Melayu diwujudkan. Dan sebelum Persekutuan Tanah Melayu ini diwujudkan ya, 9 negeri-negeri Melayu dan 2 negeri-negeri Selat di bawah British Strait Settlement telah ditadbir sebagai Malayan Union di bawah pemerintahan tertinggi, iaitu seorang Governor British di antara 1 hari bulan April 1946 dan 31 hari bulan 1 1948.
Seperti mana yang telah kita belajar sebelum ini, Singapura tidak bergabung dalam negeri-negeri selat sewaktu tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu kerana ia telah dijadikan sebagai tanah jajahan British atau British Crown Colony. Baik, sebelum tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu, negeri-negeri di Semenanjung diperintah secara berlainan, iaitu terdapat 5 negeri Melayu yang tidak bergabung. Negeri-negeri tersebut ialah Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Johor. Manakala 4 pula bergabung sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu yang terdiri daripada Negeri Pahang, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Dan negeri-negeri Melayu bersekutu telah menganjurkan Durbar yang juga merupakan suatu pertubuhan yang merintis kepada penubuhan Majlis Raja-Raja sekarang. Menerusi Durbar, Raja-Raja Melayu telah sering mengadakan forum atau mesyuarat dengan pihak pentadbir British dari semasa ke semasa. Dan selepas negara kita mencapai kemerdekaan, penubuhan Majlis Raja-Raja telah dikanunkan mengikut Perkara 38 Perlembagaan Persekutuan. Fungsi dan tugas-tugasnya yang tertentu adalah mengikut jadual kelima Perlembagaan Persekutuan. Baik, apakah fungsi Majlis Raja-Raja? Baik, fungsi Majlis Raja-Raja yang pertama ialah memilih Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi persekutuan mengikut peruntukan-peruntukan jadual ketiga. Seterusnya, mempersetujui atau tidak mempersetujui berkaitan apa-apa perbuatan, amalan atau upacara agama meliputi seluruh persekutuan. Baik, seterusnya, mempersetujui atau tidak mempersetujui apa-apa undang-undang yang dirangka di peringkat badan eksekutif, melantik anggota-anggota mahkamah khas di bawah Fasal 1 Perkara 182, memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum atau meremitkan, menggantung atau meringankan hukuman-hukuman di bawah Fasal Kurungan 12 Perkara 42 dan akhir sekali, menimbangkan soal-soal mengenai dasar-dasar negara, misalnya perubahan-perubahan tentang dasar imigresen dan apa-apa jua perkara-perkara lain yang difikirkan patut. Murid-murid, institusi Yang di-Pertuan Agong merupakan suatu institusi yang utama dalam negara dan ianya harus dihargai. Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja boleh diibaratkan seperti tiang seri dan amat mustahak kepada negara kita. Mereka juga merupakan harapan dan lambang perpaduan kerana bukan dipilih secara politik dan terkecuali daripada sebarang pertimbangan kepartian. Selain ianya merupakan simbol kedaulatan negara, institusi ini juga penting kerana ianya merupakan kesinambungan agama, budaya, adab resam dan cara hidup. Ini kerana kerajaan dan dasar boleh bertukar setiap 5 tahun. Namun, ada beberapa perkara yang perlu dikekalkan untuk kestabilan dan kesinambungan agama, identiti, budaya dan cara hidup masyarakat di negara kita. Dalam hal ini, institusi raja-raja adalah penting sebagai pelindung dan pengekal identiti dan cara hidup walaupun kerajaan bertukar ganti di Parlimen. Seterusnya, institusi Raja-Raja Melayu adalah sebagai satu institusi seimbang terakhir kepada kuasa kerajaan dan Perdana Menteri. Baiklah murid-murid, daripada perkongsian cikgu tadi, cikgu percaya kamu telah mendapat sedikit sebanyak gambaran mengenai institusi Raja-Raja dan juga Yang di-Pertuan Agong. Sebagai latihan pengukuhan dan untuk menguji pemahaman kamu, cikgu ada sediakan 2 latihan iaitu yang pertama di laman live worksheet yang kamu boleh akses pada pautan yang diberikan ataupun lebih mudah kalau kamu scan saja QR code seperti yang tertera, dan kemudian di dalam Google Form yang kamu boleh akses pada pautan dan juga scan QR code seperti mana yang tertera. Baik, cikgu rasa dengan ini
berakhir sudah perkongsian cikgu, dan cikgu berharap agar kamu mendapat manfaat dari apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Dan seperti biasa ya, jangan lupa kongsikan apa yang cikgu telah terangkan dan yang telah kita bincangkan tadi dengan kawan-kawan yang lain, agar ilmu yang kamu dapat akan berterusan dan berpanjangan. Baik, itu saja daripada cikgu. Sehingga kita jumpa lagi. Salam sayang, jaga diri, jaga adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk belajar lebih banyak lagi topik yang